Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini merupakan pertemuan kita yang ke-18, siri yang ke-18. Kita bersama-sama dapat bertemu di atas talian Zoom ataupun yang mengikuti secara langsung di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah kerana Allah masih lagi memberikan kita taufik, Allah memberikan kita hidayah, petunjuk dan taufik, bimbingan kepada kita untuk kita menggunakan kesempatan yang ada ini, masa yang terluang ini, waktu yang ada ini untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan menumpukan kepada kisah-kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam, salah seorang daripada para Rasul yang digelar sebagai Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam. Jadi sesiapa yang baru mengikuti pengisian siri kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam, tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya ingatkan juga kepada yang sudah pun mengikuti bahawasanya pengisian kita pada malam ini, siri yang ke-18, sebenarnya kita masih lagi berada pada fasa yang ketiga. Fasa ketiga ni tak ada kaitan dengan fasa untuk MCO. Kita pun dah biasa dengan istilah fasa 1, fasa 2. Kami yang duduk di Lembah Kelang ni menanti-nanti pengumuman fasa dan sebagainya lah. Tetapi fasa yang kita maksudkan di sini adalah fasa-fasa perjalanan kisah Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam. Jadi kalau sesiapa yang melihat kepada carta ini, diagram ini, carta Ali ini, ya seperti yang saya bulatkan di dalam bab ini, maksudnya kita masih lagi berada pada fasa yang ketiga. Fasa ketiga ni fasa yang berkaitan dengan dakwah Nabi Allah Musa kepada Firaun. Walaupun ditulis hanya Firaun, dia merangkumi pembesar-pembesar Firaun. Ia merangkumi kepada kaum Firaun. Namun begitu, kita belum lagi masuk kepada fasa bagaimana Allah menceritakan kepada kita Nabi dakwah kepada Bani Israel. Belum lagi. Fasa ketiga ni dia agak panjang. Okay, mungkin akan mengambil lagi dalam beberapa siri. Kemudian baru kita masuk kepada fasa yang keempat. Boleh dikatakan kisah Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam ni dia panjang pada fasa yang ketiga dan fasa yang keempat. Tapi kita masih lagi pada fasa yang ketiga, iaitu dakwah kepada Firaun. Okey. Untuk siri yang ke-18 ini, okey, kita masih lagi pakai merujuk kepada nota siri yang ke-16. Kita masih lagi menggunakan bahan yang sama,
iaitu ayat-ayat yang berada pada nota siri yang ke-16. Kalau ada bertanya macam mana nak dapatkan nota-nota siri-siri yang ini, boleh diambil pada link Google Drive yang telah saya letakkan di ruangan chat kalau siapa ikut Zoom. Banyak lagi ruang boleh masuk Zoom ya. Kalau tuan-tuan di bahagian siapa yang melihat di FB, saya letakkan di bahagian komen ada link tersebut. Tekan saja, insya-Allah akan keluar siri-siri untuk nota-nota rujukan bagi pertemuan kita dalam setiap siri-siri kelas Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Itu maklumat yang perlu saya beri maklum. Okey. Siri 18 pada malam ni kita nak menumpukan kepada gambar rajah yang saya letakkan kotak berwarna merah di nota ini. Ni kita sebenarnya akan membahas pada bahagian yang ini, iaitu ahli sihir mempertahankan keimanan mereka. Okey. Macam mana ahli sihir boleh mempertahankan keimanan mereka? Sebab sebelum itu kita belajar pada minggu lepas bahawasanya Firaun yang dilaknat oleh Allah telah membuat ugutan bunuh. Firaun telah mengugut untuk membunuh ahli-ahli sihir dengan dengan memotong tangan dan kaki secara bersilang. Kemudian mereka akan disalibkan, akan dipalang mereka ini di dahan-dahan pohon kurma. Jadi sesiapa yang tidak sempat mengikuti pengisian siri 17 minggu lepas, jangan bimbang kerana rakaman itu berada di page Akademi Tadabbur Malaysia. Tengok tajuknya kronologi kisah Nabi Allah Musa dalam kurungan siri 17. Kalau boleh, kalau belum belajar, kena ikuti. Sebab cerita dia bersambung. Jadi kalau terputus satu siri, dibimbangi, tuan-tuan terlepas untuk memahami secara lengkap kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Sebab modul seperti ini jarang-jarang kita boleh temui. Sebab kita akan cerita ke semua kisah Nabi Allah Musa di dalam Al-Quranul Karim. Insya-Allah itu azam kita. Moga-moga azam kita ini diiringi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum saya teruskan, mungkin ada yang baru mengikuti, jadi saya mohon izin kepada rakan-rakan yang telah mengikuti siri-siri sebelum ni, saya terangkan sikit saja. Okey, sebelum ini kita telah menyebutkan bahawa Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, ini siri yang ke-15 ya, yang ni. Maksudnya Nabi Allah Musa, Allah telah perintahkan dia pergi berdakwah kepada Firaun. Ini siri yang ke-15 bukan siri ke-15. Sebelum ni Allah Taala perintahkan kepada Nabi Allah Musa suruh berjumpa dengan Firaun. Nabi Allah Musa pergi. Jadi ketika Nabi Allah Musa dakwah kepada Firaun, mula-mula dia berdakwah secara bersendirian antara dia, Nabi Harun dan juga Firaun. Kemudian Nabi Allah Musa menyampaikan dakwah pula bukan sekadar bersama Firaun, tetapi bersama dengan para pembesar dia, grup yang lebih besar. Kemudian Nabi Allah Musa menyampaikan dakwahnya bersama dengan kaum-kaum Firaun. Maksudnya yang ini Firaun, jumlahnya antara mereka dengan Firaun, kemudian bersama para pembesar Firaun, kemudian bersama dengan kaum Firaun. Okey, cerita dia di sini. Lepas tu, ketika mana Nabi Musa telah dapat menyampaikan dakwah, maka Firaun, Firaun telah mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menentang Nabi Musa. Dah berjaya kumpul pada waktu duha,
pada waktu keramaian, maka Nabi Allah Musa pun bertemu dengan ahli sihir tu, bertemu bertentang mata. Kemudian ahli sihir itu mencampakkan tongkat-tongkat dengan tali-tali mereka hingga nampak menjadi seperti ular. Ahli sihir kan? Tapi pada hakikatnya mata-mata orang yang melihat itu sebenarnya telah disihirkan sehingga mereka nampak tongkat-tongkat dan tali-tali ahli sihir ini bertukar menjadi suatu ular yang sangat besar. Kemudian baru Nabi Allah Musa mencampakkan tongkat beliau setelah Allah mengarahkan kepada beliau, yang mana tongkat itu berada di tangan kanannya. Akhirnya tongkat Nabi Allah Musa tadi bertukar menjadi ular yang sangat besar, telah memakan ke semua sihir-sihir ahli sihir tadi, cerita dia. Maka Nabi Allah Musa menang. Maka ahli sihir tadi pun dia nampak apa yang berlaku kepada tongkat Nabi Allah Musa, maka mereka semua percaya bahawa tongkat Nabi Allah Musa tu adalah mukjizat. Dia bukan ilmu sihir. Walaupun Firaun mengatakan itu adalah sihir. Akhirnya mereka pun beriman kepada Nabi Allah Musa. Tetapi setelah ahli sihir itu mengisytiharkan terang-terang di depan Firaun dan pembesar-pembesar Firaun bahawa mereka telah beriman kepada Nabi Allah Musa, beriman kepada Allah Rabbul Alamin, maka Firaun telah mengugut untuk membunuh. Itu cerita dia. Lepas tu sambungan dia di sini. Malam ni kita nak masuk di sini. Nampak tak kronologi dia? InsyaAllah nanti mungkin pada siri ke-20 saya akan ulang balik daripada mula-mula dia lahir sampailah hujung. Kita kena selalu ulang supaya nampak dia punya carta alih dia, kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay, so kita nak fokus yang maklumat ini pada malam ni, insya-Allah. Okey. Nota kita gunakan rujukan utama pada nota siri nombor 16. Okey, rujuk balik nota pada nombor siri 16, dan saya juga ada memberikan nota untuk siri 17 dan 18. Okey. Nota siri 17 dan 18 tidaklah banyak mengandung ayat Quran, cuma ada beberapa carta yang kita boleh rujuk insya-Allah. Jadi kita akan bentangkan. Jadi kita nak pergi kepada maklumat ini. Okey, ahli sihir mempertahankan keimanan mereka. Maknanya tuan-tuan dan puan ya, habis cerita ni, maknanya malam ni adalah siri terakhir watak ahli sihir. Sebab masuk siri yang ke-19, watak ahli sihir tu dah tak ada dah. Sudah tidak ada watak ahli sihir dalam cerita kisah Nabi Allah Musa yang berikutnya. Jadi watak cerita tentang ahli sihir di zaman Nabi Musa tu, di zaman Firaun itu, ia hanya pada ini. Pada yang siri ke-18 yang kita nak cerita pada malam ni. Okey. Kita teruskan dengan surah rujukan. Jadi kena tengok siri nombor 16 notanya. Okey. Kita lihat rujukannya terlebih dahulu mengikut susunan surah. Kita akan rujuk 3 surah utama, iaitu suratul Al-A'raf, kemudian kita merujuk surah Taha, kemudian kita akan merujuk kepada surah Asy-Syu'ara. Okey, kita mengikuti susunan surah-surah dalam Quran. Maksudnya kita baca dulu ayat dalam Al-A'raf, kemudian surah Taha, kemudian dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi kita tengok dulu dalam surah Al-A'raf, kisah iman ahli sihir. Okey, kita buka surah Al-A'raf. Okey, nota rujuk siri nombor 16. Kalau siapa ada Quran, boleh buka muka surat 164 sehingga muka surat nombor 165. Okey, jadi kita tengok ayat dia. Okey, ayat dia. Jadi dekat ayat, kalau tuan tak ada Quran terjemahan ataupun dalam nota, tuan-tuan buatkan satu topik kecil di atas tu. Contoh macam ni,
Firaun mengugut ahli sihir. Supaya tuan-tuan nampak bagaimana susunan ayat tersebut. Ya, supaya nanti kalau baca balik semua dia boleh ingat. Okey, kita tengok apakah jawapan ahli sihir ni di sini. Maknanya surah Al-A'raf ayat 125 dan 126. Okey, kita akan rujuk ayat 125 dan juga ayat 126. Cerita tentang pendirian ahli sihir. Okay, jelas Okay, dah nampak? Kita nak rujuk ayat mana? Suratul A'raf ayat 125, 126. Okay, kita baca ayat ini secara tak langsung. Oh, barulah kita faham ayat 125, 126 ni. Lepas tu, secara tak langsung juga tujuan utama kita nak mengamati, nak memahami apakah di sebalik ucapan-ucapan tersebut dan kita nak ambil teladan. Jadi ahli sihir ni mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka mengatakan qalu. Qalu tu maknanya mereka menjawab ataupun mereka berkata. Okey, mereka ni siapa mereka ni? Mereka di sini merujuk kepada ahli sihir. Mereka menjawab. Kenapa mereka jawab? Sebab ayat 124 Firaun ugut untuk menyalib. Firaun ugut untuk bunuh. Maksudnya Firaun ugut untuk potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan kan, untuk potong secara bersilang, lepas tu nak salibkan mereka, nak palangkan mereka. Maka ahli sihir ni tidak gentar. Mereka tetap dengan keputusan dan pendirian mereka. Jadi malam ni mari kita sama-sama menghayati, sambil-sambil tu kita membayangkan, kita gambarkan bagaimana ahli sihir ini berhadapan dengan Firaun di tengah-tengah orang ramai. Dan jadi mereka mengatakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Okey, ahli sihir itu kata apa? Mereka menjawab, sesungguhnya kami ila rabbina munqalibun. Kepada Rabb kamilah, kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Jadi ahli sihir ni mereka tak nak berubah juga. Mereka tetap dengan pendirian mereka nak beriman. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ni akan kembali nanti kepada Tuhan kami. Itu ayat dia disebut. Maknanya sebab mereka meyakini bahawasanya lepas dunia ni nanti sudah pasti akan bertemu dengan Allah juga pada penghujungnya. Oleh sebab itu mereka kukuhkan pendirian mereka untuk beriman kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan wama tanqimu minna illa an amanna. Okey, lepas tu kalau kita baca dekat nota ni, yang dalam kurungan ni dia bukan terjemahan ayat ya, dalam kurungan ni dia adalah tafsiran ayat tu. Okey, masuklah kat sinilah. Dekat sini, sebab tu dia punya terjemahan macam panjang. Tapi kita baca pendek. Yang dalam kurungan ni, ini maksudnya pentafsiran lah, lebih kepada perincian apa maksud kami kepada Rabb kami kembali. Kan? Okey, ini ayat dia. Kemudian mereka ni, ahli-ahli sihir ni, mereka meneruskan lagi. Mereka kata apa? وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَةِ رَبِّنَا. Mereka kata, dan engkau tu maksudnya Firaun, tidaklah marah, tanqimu, tidaklah marah, tidaklah nak ambil tindakan kepada kami, illa melainkan kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami. Ketika ayat-ayat itu, bukti-bukti itu telah sampai kepada kami. Telah sampai kepada kami itu maknanya mereka nampak depan mata mereka mukjizat Nabi Allah Musa. Okey. Kenapa mereka sebut macam ni ayat 126 ni? Kan sebelum ini ingat tak? Firaun telah membuat tuduhan. Masih ingat? Yang Firaun dia telah tuduh
ahli sihir ni sebenar-benarnya mereka ni berguru dengan Musa. Maknanya Musa tu sebenarnya ketua sihir korang sebenarnya. Lepas tu Firaun tuduh mereka ahli sihir ni kerana ahli sihir ni nak menghalau mereka, nak ambil tampuk pemerintahan Firaun tu dekat Mesir, nak halau orang-orang Mesir ni keluar. Itu tuduhan daripada Firaun. Sebenarnya Firaun dah tak tahu nak cakap apa dah. Dia telah kalah hujah. Dia telah kalah, kan? Orang yang dia upah nak lawan dengan Musa telah beriman dengan Musa. Kan? Itu yang menyebabkan akhirnya Firaun mengugut untuk bunuh. Oleh kerana itulah ahli sihir ni kata apa? Engkau sebenarnya tidak marah kepada kami. Maksudnya sebenarnya engkau yang nak ugut bunuh kami tu, nak potong tangan kami, kaki kami bersilang, nak salib kami tu. Sebenarnya sebab apa? Sebab ni je. Sebab kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami. Ayat-ayat Rabb kami tu maksudnya mukjizat yang mereka telah nampak pada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan akhirnya mereka memohon kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Okey, akhirnya ahli sihir ni kan, maka mereka berdoa, wahai Rabb kami, afriq, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Maknanya ahli sihir ni mereka dah berpegang teguh, mereka tetap nak beriman kepada Allah. Oleh sebab itu mereka minta juga kepada Allah supaya berilah sabar kepada kami, sabar. Sebab apa minta sabar? Sebab mereka tahu mereka akan disiksa oleh Firaun dengan dipotong tangan, dipotong kaki, disalibkan. Boleh membawa kepada nyawa mereka itu akan hilang. Tapi mereka minta Allah, bagilah kami sabar ya Allah. Kan? Dan mereka minta kepada Allah supaya mereka mati dalam keadaan Islam, bukan mati dalam keadaan takut kepada Firaun, bukan mati dalam keadaan mengaku Firaun itu sebagai Tuhan. Mereka minta kepada Allah. Okey, ada 2 ayat saja. Ringkas je apa yang ada dalam surah Al-A'raf. Okey. Setelah selesai suratul Al-A'raf, kita lihat surah Taha pula. Kita lihat surah Taha. Okey, Al-A'raf selesai, kita buka surah Taha. Surah Taha kita rujuk pada ayat nombor 72 dengan ayat nombor 73. 72 dengan ayat nombor 73. Okey, kita rujuk dulu ayat ni. Okey. Ini surah lain ni, surah Taha. Jadi apabila kita buka surah Taha pula, ada perubahan ataupun ada perbezaan pada skrip ataupun ucapan ahli sihir tu. Okey. Jadi Allah Taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad khususnya kan. Lepas tu Allah Taala juga memberitahu kepada kita. Ahli sihir tu cakap apa? Dia kata qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati. Okay, mereka berkata, mereka ni siapa? Ahli sihir. Bukan seorang ahli sihir, semua ahli sihir. Mereka berkata, kami tidak sama sekali. Lan, kami tidak sama sekali. Maknanya sampai bila-bila lah. Ahli sihir itu kata apa? Nu'thiraka, akan mengutamakan kamu. Mengutamakan kamu ni maksudnya ahli sihir itu kata apa? Kami tak akan dengar cakap engkau wahai Firaun. Kami tak akan memilih engkau. Maknanya mereka nak memilih bersama dengan Musa dengan Harun. Mereka tak nak memilih Firaun. Walaupun sebelum ni kita masih ingat lagi tak? Yang mana sebelum ini Firaun telah menawarkan kepada mereka dengan wang besar, dengan ganjaran yang sangat banyak,
Bahkan Firaun telah offer kepada mereka untuk mendapat kedudukan yang tinggi bersama dengan Firaun. Maknanya akan dilantik menjadi orang kanan Firaun, orang kuat Firaun. Itu kita dah baca pada ayat sebelum ni. Kan? Tetapi setelah ahli sihir tadi nampak depan mata mereka tentang mukjizat, tentang kebenaran dakwah Nabi Musa, mereka sama sekali tidak akan mengutamakan Firaun. Lepas tu mereka kata, kami sama sekali tidak akan mengutamakan kamu atas apa yang telah datang kepada kami daripada bukti-bukti yang jelas. Maknanya mereka kata, kami dah nampak dah bukti akan kebenaran Nabi Allah Musa Harun ni. Maka kami takkan pilih engkau, wahai Firaun. Kami takkan utamakan engkau, Firaun. Lepas tu, kenapa mereka kenapa mereka tetap dengan pendirian mereka tadi? Mereka mengatakan wallazi fatarana, dan Rabb yang telah menjadikan kita semua. Maknanya ahli sihir ini mereka mengakui bahawa Tuhan yang sebenar-benarnya bukanlah Firaun. Seperti yang Firaun kata, Firaun dakwa. Tetapi Tuhan yang sebenar adalah Tuhan yang menjadikan kita semua. Yang menjadikan Firaun, yang menjadikan Musa, yang menjadikan Harun, yang menjadikan ahli sihir itu. Lepas tu kita tengok berani ahli sihir ni tengok. Ayat dia dah berbeza dengan surah Al-A'raf. Ayat dia dah nampak lebih garang, lebih tegas. Ahli sihir dalam mempertahankan pendirian mereka. Jadi mereka mengatakan faqdi ma anta qadim. Ahli sihir tu kata apa? Ahli sihir kata apa? Hukumlah. Dia kata, apa saja yang kau nak hukumkan. Maknanya ahli sihir tu kata apa? Engkau nak salib kami, engkau nak potong tangan kaki kami secara bersilang, kau nak salib kami, silakan. Hukumlah kami, buatlah apa yang kau nak buat, wahai Firaun. Kenapa? Kerana mereka meyakini innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kerana mereka mengatakan sesungguhnya engkau hanya akan dapat hukum kami dalam kehidupan di dunia ini sahaja. Tuan-tuan, ini pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Okey, maknanya ahli sihir ni kata, Firaun, engkau kalau ada kuasa kan, kau nak mengadab kami, kau nak hukum kami, kau nak sisa kami, engkau ada kuasa tu dekat dunia je. Masa engkau dekat dunia je. Lepas daripada alam dunia ni, engkau dah tak boleh buat apa-apa, Firaun. Maknanya ahli sihir ni meyakini bahawa Allah lah yang, maknanya mereka mengakui akan kekurangan Firaun. Pertama, Firaun tu bukan Tuhan lah. Lepas tu kalau Firaun, kuasa Firaun itu terbatas. Tetapi mereka meyakini bahawa selepas alam dunia ini, bukanlah dekat dunia itu Allah tak berkuasa, Allah berkuasa. Tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh Firaun ini telah menyebabkan Firaun itu telah lupa diri menjadi sombong kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Bahawa ahli sihir ini meyakini akan kekuasaan Allah bagi alam-alam yang berikutnya. Mereka memberitahu kepada kita bahawa tak apa, dekat dunia ni kalau kita susah, kan, di alam akan datang tidaklah sesusah macam kita susah dekat dunia. Betul tak? Kalau kita mati dekat dunia ni, dia tak sama macam alam yang berikutnya. Jadi, ini ayat yang dilemparkan, yang diucapkan oleh ahli sihir kepada Firaun. Mereka menjadi sangat berani. Okey, jika kita ambil ayat ini dengan ayat suratul A'raf, kan, seperti ada yang bertanya soalan pada minggu lepas, kan. Jadi kalau kita memahami ayat Quran, semua ayat Quran ni dia memberikan kombinasi, dia memberikan gabungan penerangan. Maknanya dalam Al-A'raf tu memang ahli sihir sebut macam tu, surah Toha pun mereka sebut macam tu. Okey, ini bermakna cuma cara Allah Ta'ala nak
turunkan ayat tu mengikut situasi. Sebab surah Al-A'raf turun selepas hijrah contohnya. Surah Al-A'raf kan. Nah, contohnya surah Al-A'raf turun pada waktu lain. Waktu Nabi berada pada situasi lain. Surah Toha ketika Nabi berada dalam situasi lain. Sebab tu situasi yang berbeza, maka Allah ceritakan situasi ahli sihir itu berbeza. Bukan membawa makna ada 2 waktu, ada 3 waktu lain ahli sihir ni cakap. Dia boleh jadi dalam waktu yang sama. Cuma cara Allah Ta'ala menceritakan kisah itu pada waktu-waktu mengikut kesesuaian surah itu turun. Kalau surah Toha, ayat dia ni lebih berat daripada ayat surah Al-A'raf tadi. Kalau Al-A'raf tadi, kita tak jumpa ayat seperti ni. Tak jumpa ayat yang kata, hukumlah kami apa saja yang kau nak hukumkan. Kan? Kalau surah Al-A'raf tadi, dia dalam bentuk kata, mereka meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Panjang lagi dia punya pencerita dia. Okey, kemudian tuan-tuan perempuan ya, dekat sini kan kita dah sebut tadi ibrah kan. Sebab tu manusia ni dia kena ingat, Allah bagi jawatan tu bukan selama-lamanya. Ada alam lain yang kita akan tempuh, betul tak? Bukan dunia je. Ada alam kubur, ada alam akhirat yang sebenar-benarnya. Sebab tu kalau Allah bagi kekuasaan, ada jawatan, ada pangkat, gunakan sebaik yang mungkin. Jangan gunakan pangkat itu untuk melakukan kezaliman kepada Allah. Sebab apa? Sebab kalau dah mati, pangkat tu dah tak boleh nak tolong apa-apa. Kuasa tu dah tak boleh nak bawa dah. Tak boleh dah, habis semua. Jadi inilah di antara penerangan ahli sihir tadi. Cuma saya minta maaf sebab dalam nota tu saya buat sampai ayat 73 kan. Sebenarnya ayat dia ada panjang lagi. Dalam nota saya hanya letak sampai ayat 73. Sebenarnya ada sambungan ayat dia ahli sihir cakap. Ayat 74, ayat 75 dan ayat 76. Saya minta tuan-tuan catat dekat nota bahawasanya ahli sihir ni mereka menjawab ugutan bunuh Firaun itu bukan hanya pada ayat 72 dan 73 dalam surah Toha. Tetapi termasuklah ayat 74 sampai 76. Okey. Ayat 73, ahli sihir ini mereka mengatakan, Inna amanna birabbina. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami. Liyaghfira lana khatayana, supaya dia mengampunkan kesalahan-kesalahan kami. Apa kesalahan ahli sihir ni? Kan kesalahan ahli sihir ni kan berat sebenarnya. Berat apa? Kerana mereka kan lawan Nabi Musa. Kan, betul tak? Kan ahli sihir ni sebelum mereka beriman kan mereka lawan Nabi Musa, bertanding dengan Musa kan. Maknanya mereka menolak Musa. Menolak Rasul ni. Kan lawan pada Nabi Musa ni, maka dia akan membawa kepada lawan Allah. Cabar Allah. Kalau cabar Nabi Musa, cabarlah Allah Ta'ala tu. Sebab Allah Ta'ala menghantar Nabi Musa. Oleh sebab tu mereka mengatakan, kami beriman kepada Rabb kami, kami telah beriman kepada Rabb kami. Kan? Supaya Allah Ta'ala juga mengampunkan kesalahan kami. Kesalahan apa? Mereka sebelum ni, mereka tidak percaya kepada Musa, mereka menjadi orang suruhan Firaun yang zalim kan, nak lawan Allah Ta'ala kan. Tapi akhirnya mereka beriman. Apabila mereka beriman, maka dosa-dosanya pasti akan diampunkan. Sebab tu tuan-tuan kalau belajar tentang pengampunan dosa, kalau ada orang buat syirik pada Allah kan, tetapi dia sempat bertaubat, dia beriman kepada Allah, dosa-dosa dia yang lalu-lalu Allah akan ampunkan. Okey, jadi mereka minta Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Lepas tu mereka terangkan kenapa mereka lawan Nabi Musa. Mereka mengatakan, "Wa ma
akrahtana alaihi minas sihr, dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kepada kami untuk lakukan. Jadi mereka menyebut tentang dosa mereka tak nak beriman kepada Musa, dan dosa mereka menjadi orang suruhan kepada Firaun. Tapi Firaun yang paksa kepada mereka untuk lakukan ilmu sihir itu. Lepas tu mereka cakap apa? Mereka mengatakan wallahu khairun wa abqa. Mereka kata dan Allah lah yang lebih baik. Okey, di sini saya minta tuan-tuan ambil perhatian bagi siapa yang ada nota. Bahkan dalam terjemahan Quran pun begini. Setelah saya membuat beberapa semakan, okey, kalau kita tengok dekat nota ni ada garisan, ada yang dalam kurungan ni kan. Selepas lebih baik ni, perkataan khairun, lebih baik, okey, sebenarnya lebih baik merujuk kepada ganjaran ataupun balasan. Jadi kena tulis sikit buat pembetulan dekat terjemahan tu. Maknanya Allah lah yang lebih baik. Baik dari sudut apa? Khairun dari sudut apa? Dari sudut memberikan balasan. Okay, tulis kat situ. Lepas tu ahli sihir tu dia cakap lagi. Wa abqa. Wa abqa. Dan lebih kekal. Lebih kekal yang lebih tepat merujuk kepada azab Allah. Saya rujuk dalam tafsir Tabari, saya rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, lebih kekal pada ayat 73 ni lebih tepat merujuk kepada azab Allah. Maknanya ahli sihir ni bagi tahu Allah Taala itu, dia kata Allah itu lebih baik dari sudut apa? Dari sudut memberikan ganjaran kalau beriman. Okey. Lepas tu lebih kekal, dan lebih kekal apa? Lebih kekal dari sudut mendatangkan azab ni. Maknanya Allah Ta'ala kalau dikenakan azab pada siapa-siapa, azab itu akan kekal di hari akhirat. Maknanya kalau di hari akhirat mereka diazab, azab dia kekal. Okey, sebab tu saya minta padamkan yang saya letakkan garisan balasan pahala ni padam. Sebab kita dah pindahkan dia kat sini. Sebab dalam terjemahan, lebih kekal tu dia letakkan balasan pahala. Sebenarnya lebih kekal, lebih sesuai kepada azab, lebih baik kepada ganjaran. Rujuk dalam tafsir Tabari dengan rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey, dah jelas? Okey, sekarang ni kita nak tengok dalil dia. Maksud dia begini. Sekejap Okey, maksudnya begini. Kenapa ahli sihir ni mereka mengatakan Allah lah khairun, lebih baik ganjarannya, wa abqa, lebih kekal azabnya. Kenapa mereka boleh sebut seperti ini? Okey. Cara dia, jawapan dia ada pada ayat sebelum. Jom kita tengok. Ayat sebelum ni macam ni. Kita tengok ayat sebelum ni. Tetap ingat tak pada ayat nombor 71, surah sama ya, masih lagi surah Taha. Sebelum ini, pada ayat 71 surah Taha, Firaun dia telah mengugut nak potong tangan, potong kaki secara bersilang kan, ayat 71 kan. Lepas tu Firaun kata dia nak salibkan ahli sihir itu di batang-batang pohon tamar. Lepas tu Firaun cakap apa? Dekat sini jawapan dia. Firaun cakap apa? Dia kata wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Di sini. Nampak tak perkataan ashaddu azaban wa abqa? Maknanya Firaun sebelum ni dia pernah cakap, dia kata siapa antara kita yang lebih dahsyat azabnya dan lebih kekal. Nampak tak? Di sini ada perkataan azab dan dikaitkan dan lebih kekal. Maknanya sebelum cerita ahli sihir yang mempertahankan iman mereka,
Firaun telah mengatakan, nanti korang dah dipotong tangan korang, kaki korang dah bersilang, lepas korang dah disalibkan di atas batang pohon tama, nanti korang tahulah apa yang aku buat ni, tengok siapa lebih dahsyat azabnya dan lebih kekal. Itu jawapan dia. Maka setelah ahli sihir itu beriman, mereka ambil balik maklumat yang Firaun cakap ni. Akhirnya mereka cakap apa? Akhirnya mereka cakap tadi tu, ini yang dia cakap. Dia cakap apa? Wallahu khairun wa abqa. Allah lah yang lebih baik ganjaran. Ganjaran ni sebab apa? Sebab sebelum ni kan Firaun telah offer, kan Firaun kan telah janji siapa dapat kalahkan Musa, dia dapat ganjaran sekian, dapat pangkat, dapat jawatan. Jadi ahli sihir ni telah beriman kepada Allah. Mereka tahu, mereka kata, apa yang kau tawarkan tu Firaun, apa yang kau nak beri jawatan tu Firaun, sebenarnya balasan dekat Allah Ta'ala tu sebenarnya lebih baik. Dan azab yang kau nak ugut pada kami tu wahai Firaun, di sisi Allah dia lebih kekal. Inilah jawapan dia. Jadi dekat sini apa pengajaran kita boleh belajar? Kan? Sebab tu dekat dunia, jangan cari kemuliaan dunia. Jangan cari kemuliaan di sisi manusia. Jangan. Belajar daripada ahli sihir ni. Belajar daripada ahli sihir. Kan? Jadi kalau kita ditawar dengan pangkat, ditawar dengan segalanya, mencari nama, mencari kemuliaan dekat dunia, jangan. Biarlah orang tak kenal kita tak dapat dihargai di dunia kan, kita tak dapat upah pada kebaikan yang kita buat, tak apa. Kerana di sisi Allah tu lebih baik balasan yang Allah akan bagi. Jelas tak? Tetapi kita jangan takut pada ugutan manusia. Kerana manusia ni kalau dia adab kita, kalaulah ada orang nak ugut kita, tukar agama kan, tukar pendirian kita kan, kita tempuh je. Maksudnya kalau kita mati dibunuh pun kan, kesakitan kita tu mati dibunuh kan. Kerana kita mempertahankan kalimah la ilaha illallah, dia tidak sedahsyat, dia tidak seberat, dia tidak sekekal kalau azab di hari akhirat. Kalau kita mati dibunuh di dunia kerana pertahankan agama, kita mati, waktu mati dah tak sakit dah sebab dah mati. Kan? Tetapi sesiapa yang diazab oleh Allah di hari akhirat, azab Allah tu lebih abqa, lebih kekal. Jadi belajar, ambil teladan daripada iman ahli sihir ini yang dapat kita belajar di sini. Okey. Jelas ya? Maksudnya alam yang depan itu lebih kekal. Di sisi Allah tu azabnya lebih kekal, lebih baik balasannya. Okey, kemudian ada ayat 74, 75 dan 76. Yang dekat sini yang saya mohon maaf banyak-banyak. Saya ini terlepas pandang sebenarnya. Saya tertinggal ayat 74, 75 dan 76 nak dimasukkan di dalam nota. Nanti tuan-tuan rujuk aja dan tulis Okey, mengikut pendapat para ulama tafsir macam At-Tabari, Imam Ibn Katsir, memang ayat 74 ni memang lanjutan. Maksudnya ada lagi ucapan ahli sihir itu kepada Firaun. Secara tak langsung ahli sihir ni mereka menerangkan kepada Firaun. Maksud tu orang tengah ramai kan, menerangkan kepada Firaun dan orang ramai ketika itu. Kenapa mereka memilih untuk biarlah mati di tangan Firaun, biarlah diazab di tangan Firaun, janganlah diazab oleh Allah di hari akhirat. Kan? Mereka mengatakan di ayat 74, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Ahli sihir itu mengatakan, sesungguhnya sesiapa yang datang kepada Rabbnya nanti di hari akhirat dalam keadaan dia berdosa, maka sesungguhnya baginya ialah neraka Jahannam. Yang kalau dia masuk neraka Jahannam tu,
Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Tidak mati di dalamnya maksudnya tuan-tuan, siapa masuk neraka di hari akhirat, kalau kena azab, azab tu tidak mematikan. Maksud tak mematikan tu maksudnya bukan kena azab terus mati. Tak. Orang kena azab, kalau dia mati pun dia hidup balik. Mana azab tu kekal. Dia takkan mati-mati. Lepas tu, dia juga duduk dalam neraka tak merasa kehidupan. Tak merasa kehidupan tu seolah macam dia tidak akan dapat hidup senang. Tidak akan dapat mencari erti hidup dalam api neraka tu. Okay. Lepas tu Alisi ni dia sambung lagi. Dia cakap apa? Dia kata, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا. Dan sesiapa yang datang pula kepada Allah dalam keadaan beriman, قَدْ عَمِلَ صَالِحًا. Dan dia juga telah, sesungguhnya dia juga telah melakukan amalan yang salih. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Maka mereka itulah yang akan mendapat tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya. Okey, ni kalau beriman, lawan dia. Ayat 74 ni, siapa datang kepada Allah mujriman. Ayat nombor 75, siapa datang kepada Allah mu'minan. Okey, dan penutup pada ucapan ahli sihir, last sekali ayat dia dalam surah Taha, Allah mengatakan, Allah menceritakan ahli sihir itu kata apa? Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Syurga-syurga yang kekal mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Sebab mereka kekal di dalamnya. Inilah hadis itu pilih. Pilih untuk apa? Kekal dalam syurga. Dan itulah balasan orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri, tazakar tu apa dia? Tazakar tu maknanya orang yang membersihkan diri daripada syirik, daripada kekafiran dan sebagainya. Jadi kita belajarlah, ambillah panduan, ambillah petunjuk daripada ucapan ahli-ahli sihir ini, dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Okey, kita nak bertemu kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita beriman. Tidak. Dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya punya ni? Saya buka dulu semula. Okey. Dah dapat tadi ya? Okey. Sekarang kita pergi kepada surah terakhir, surah Asy-Syu'ara. Ada sikit lagi. Okey, kita pergi kepada surah Asy-Syu'ara. Kita rujuk dalam surah Asy-Syu'ara, nak tahu pendirian ahli sihir ni kena rujuk pada ayat 125. Nah ni ayat dia. Ayat dia 125 ya. Dengan ayat nombor 126. Okey, tengok mereka mengatakan apa? Qalu, bukan, ini bukan, maafkan saya, ini ayat surah Al-A'raf. Betul kan? Surah Al-A'raf. Ini surah Syu'ara, maafkan saya. Surah Syu'ara. Okey, surah Syu'ara, jom kita tengok ayat nombor 50. Saya perasan ayat yang berbeza sikit. Okey, kat sini. Ayat 50 50 surah Syu'ara. Okey, dengan ayat nombor 51. Lepas tu kita nak tengok dia dua ayat je. Ayat 50 dengan 51. Cuba amati betul-betul, dengar baik-baik. Tengok elok-elok kerana ada perbezaan maklumat berbeza dengan surah Al-A'raf. Nanti saya akan tunjukkan perbezaan dia juga melalui kotak perbezaan. Okey, mereka mengatakan apa? Qalu la dhaira. Mereka mengatakan, mereka menjawab, la dhaira. Tidak ada kemudaratan. Dhaira ni macam perkataan mudarat, darar, dur. Apa kata darra, darara. Dhaira ni maknanya ahli sini kata apa? Tiada kemudaratan. Maksudnya walaupun Fir'aun nak ugut untuk bunuh dia, silang tangan dia, potong kaki dia, palang mereka kan. Mereka mengatakan tiada kemudaratan.
Apa makna tiada kemudaratan di sini? Okey. Setelah dibaca, dirujuk, sebenarnya dhaira ni dia lebih merujuk kepada memberi kesan kepada hati mereka, jiwa mereka. Dhaira kat situ, tiada kemudaran tu maksudnya dalam bahasa kita mudah. Mereka kata apa? Kalau kau nak siksa kami macam mana pun Firaun tak akan beri impak apa-apa. Bahasa formalnya tiada kemudaratan lah. Tapi dalam bahasa mudah kita, takkan bagi kesan punya pada kami. Takkan bagi kesan. Itu ayat dia mudah nak faham. Maknanya ahli sihir ni kata apa? Tak akan bagi kesan kepada kami, tiada kemudaratan, tak bagi kesan, tak bagi impak apa-apa pun. Walau kau potong tangan kami secara bersilang ke, kau palang kami ke, tak akan bagi kesan apa-apa pada kami. Kesan dia sebenarnya, dia kesan tu maksudnya maksudnya tak akan ubah prinsip mereka. Tak akan dapat mencederakan jiwa kami, hati kami, sanubari kami. Sebabkan mereka beriman kan. Sebab iman ni terletak kat mana? Iman ni terletak di hati. Kan tadi mereka berdoa kepada Allah minta kesabaran kan supaya Allah kekalkan hati mereka kan. Lepas tu mereka kata mereka cabar kepada kalau kau nak hukum kami, kau hukumlah Firaun kan. Kau hanya boleh hukum dekat dunia saja. Kalau kami mati kat dunia saja. Kan? Lepas tu kalau kita baca ayat ni mereka kata kalau kau nak azab kami wahai Firaun, dia tidak akan mendatangkan kemudaratan. Kemudaratan tu maksudnya dekat mana? Pada hati-hati mereka, iman mereka, benda dalaman. Walaupun tangan mereka dipotong tapi tak akan, walaupun mudarat pada tangan dipotong tetapi tidak boleh mudarat pada jiwa mereka, iman mereka. Itulah sebenarnya dhairah lebih tepat. Ini diulang oleh Syekh Salah Al-Fattah Al-Khalidi. Dhairah kat sini. Okey, lepas tu mereka mengatakan apa? Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Tuhan kami. Kerana mereka yakin. Kan? Mereka yakin. Buatlah apa-apa pun kesudahannya pergi kepada Allah. Okey. Tapi kalau pergi kepada Allah kan nak cari apa? Maka mereka mengatakan inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana. Mereka mengatakan sesungguhnya ayat 51. Sesungguhnya kami amat berharap. Kenapa mereka sangat harap? Ini dipanggil sifat harap. Mereka harap sangat pada Allah. Harap apa pada Allah? Supaya Allah dapat mengampunkan dosa-dosa kami. Sebab apa? Sebab mereka kan dah salah. Kan mereka buat salah kerana mereka lawan Musa. Mereka tak mau beriman kepada Musa sebelum berlakunya peristiwa mereka berlawan sihir dengan Nabi Musa tu kan. Jadi mereka merasa salah. Jadi mereka berharap sangat kepada Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka, kesalahan mereka. An kunna awwalal mu'minin. Kerana apa? Kerana kamilah orang yang mula-mula beriman. Di sini, mengikut pendapat ulama tafsir, dalam ramai-ramai manusia ketika itu, ahli sihir inilah kaum Firaun yang awal-awal memeluk Islam, beriman kepada Allah. Maksudnya dalam ramai-ramai kaum Firaun tu of course lah dia tak beriman. Pembesar-pembesar Firaun pun ada yang tak beriman. Kan? Termasuklah kaum-kaum Firaun yang lain. Yang Allah tak ceritakan. Tetapi dalam ayat ni kita dapat tahu, mereka mengatakan kamilah orang-orang yang awal-awal yang beriman kepada Musa. Jadi mereka sangat mengharapkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kita faham dah ayat ni. Lepas tu, habislah sebenarnya. Maksudnya, tamat. Maknanya surah Asy-Syu'ara ayat 50-51 ni, penamat kepada episod ahli sihir dalam cerita kisah Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam. Dan kita dapat penutup ending ceritanya apa?
mereka ini bagi tahu an kunna awwalal mu'minin, kerana kamilah orang yang mula-mula beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Maknanya pada fasa keempat tadi tu, kan, yang kita sebut fasa, yang kita tunjuk gambar fasa-fasa tadi kan, fasa keempat Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, maka orang yang awal-awal menerima beriman kepada Musa itu adalah ahli sihir ini. Kan? Jelas ya? Okey, habislah sebenarnya watak ahli sihir tersebut. Okey, pada kita minggu yang berikutnya kita akan masuk watak orang lain pula. Yang watak orang lain ni tak ada kita jumpa sebelum ni. Dia tersembunyi. Tapi ada dalam ayat Al-Quran tu. Itu kena tunggu minggu depan siri 19. Nanti kita akan ulahlah pada siri berikutnya tentang ada watak orang lain pula yang muncul. Watak di sini dah habislah. Dia tamat pada ayat nombor 51 surah Asy-Syu'ara. Okey, sekarang kita nak cari dia punya Okey, sekarang kita nak pergi kepada melihat beberapa kita nak melihat ada beberapa pengamatan ayat dia. Okey. Selesai ya? Okey. Okey, kita patah balik kepada notasi siri 18. Okey, jadi kita dah tamat dah cerita ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita selesai dah ya flow ni. Nanti kita akan sambung, ada maklumat cerita kat sini. Nanti kan dia ada satu part kat sini. Kita tunggu pada berikutnya. Dia ada benda berlaku kat sini lagi. Lepas kita belajar kronologi ni. Dia ada sambung kat sini. Okey. Kalau orang tanya, apa jadi dengan ahli sihir ni? Tuan-tuan nak jawab apa? Siapa tahu? Ahli sihir ni jadi apa? Apa yang Firaun buat kepada ahli sihir? Cerita dia. Apa ending dia? Tuan-tuan, nak jawab apa? Tuan-tuan dengar tak suara saya? Saya cakap seorang ke apa ni? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Dengar Ustaz. Alhamdulillah, risau juga saya ni. Malam-malam macam ni, risau online ni memang macam tu. Kan, punya semangat dengan tangan kiri angkat, tangan kanan angkat, kaki je tak angkat lagi, nampak. Kan? Okey, tak apa. Agak-agak nak bagi jawapan apa? Apa jadi kepada ahli sihir tu? Wallahu ta'ala alam. Bagus perempuan ni kan. Kita dah belajar kan metodologi dia. Okey, betul. Jawapan dia sebenarnya Allah lebih mengetahui lah. Sebab ayat Quran ni Allah tak cerita apa ending kepada ahli sihir ni. Adakah benar-benar dia dipotong tangan dia dibunuh tak? Disalibkan tak? Okey, ayat Quran tak ada, hadis tak ada. Cuma ada satu pendapat daripada Ibnu Abbas dan juga ulama-ulama lain lah. Maksudnya ada pendapat di kalangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sebahagian ulama-ulama lain. Okey, pendapat ni kalau tuan-tuan nak cari, nak temui, ada pada tafsir Ibnu Kathir lah. Buka pada surah Taha ayat yang kita sebut ayat nombor 73 tu. Okey. Kalau ikut Ibnu Abbas dan sebahagian para ulama lain mengatakan, mereka mengatakan macam ni. Mereka mengatakan ahli sihir ni pagi jadi ahli sihir dan petang mereka menjadi syuhada. Mereka mati syahid. Maknanya mereka mati dibunuh oleh Firaun. Okey, maksud kenapa Ibnu Abbas kata pagi-pagi mereka jadi ahli sihir, petang menjadi orang mati syahid? Sebab apa? Sebab sebelum ni kan kita dah belajar, memang ahli sihir bertemu dengan Musa pada waktu duha. Jelas kan? Maknanya peristiwa mereka bertembung dengan Nabi Musa tu, maknanya pada waktu duha tu lah. Dan pada waktu petang itulah ahli sihir itu mati syahid. Okey, ini hanyalah pendapat yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas dan
beberapa pentafsir di kalangan ulama salafus soleh. Itu saja dia. Tetapi dia bukan ayat Quran, dia bukan hadis Nabi SAW yang sahih. So jawapan yang paling tepat seperti mana kita sebut tadi itulah wallahu taala alam. Allah tak cerita pada kita. Itulah yang jawapan yang sangat bagus. Kita kata Allah lebih mengetahui. Kita sebut dia pendapat dulu boleh, kita ini hanya pendapat semata-mata kena terangkan dulu. Kan? Ada pendapat tu bukan orang biasa tapi Ibn Abbas. Tapi kita belajar sebelum ni kan kita dah biasa ikut. Okey, sumber fakta yang sebenar adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih saja. Selain daripada dua sumber ni, dia kena tengok dulu, selidik dulu, lihat dekat situ. Okey, jadi wallahu ta'ala alam jadi apa kepada ahli sini. Tapi kalau ikut Ibn Abbas, mereka ini memang mati dibunuh. Memang mereka mati seperti mana yang telah diugut oleh Firaun tersebut. Wallahu ta'ala alam. Okey, sekarang jom kita tengok dekat nota nombor siri 18. Saya nak jawab soalan yang tuan tanya sebelum ni. Ingat tak? Yang saya ada janji sebelum ni kan? Okey. Untuk ada waktu lagi tak ni? Kita dah 1 jam kan ni? Tuan boleh ikut lagi ke ni? Malam-malam macam ni? Boleh, Ustaz. Boleh, Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh ni? Okey. Ustaz. Minum kopi ya, minum kopi. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Okey, perlahan. Okey, begini. Kita dah dapat, maksudnya tujuan utama kita nak tahu kronologi itu dah selesai. Itu tujuan objektif pertama sekali. Sekarang kita nak pergi kepada, kita nak mendalami sedikit tentang, kita nak tengok bagaimana bentuk perbezaan penceritaan dalam surah Al-A'raf, dalam surah Taha, dalam surah Asy-Syu'ara. Okey, begini. Kalau kita tengok dekat sini kan, dekat nota tu, okey, kita tengok kan. Kalau kita amati betul-betul, surah Al-A'raf tadi kita jumpa perkataan qalu inna ila rabbina munqalibun, ayat 125 kan. Kita dah jumpa tadi, dah terangkan dah. Betul, Al-A'raf ni. Tapi kalau kita baca dekat surah Asy-Syu'ara kan, kat Syu'ara tu dia ada beza kat mana? Dia ada kat warna hijau. Dia beza kat sini je ayat. Nampak tak ada perbezaan? Kalau kita tak buat macam ni, kita mungkin tak perasan. Kita tengok macam sama je, ulang cerita dia. Ayat 125 pun qalu inna ila rabbina munqalibun. Ayat Syu'ara pun sama. Tapi sebenarnya tak sama sebab dekat Al-A'raf dia tidak ada perkataan la dhaira. Dia tak ada la dhaira. Kan? Dia panjang sikit. Qalu sama. Ada qalu. Inna ada. Ila ada. Rabbina ada. Munqalibun ada. Cuma yang tak ada apa? Yang ini tak ada. Kan? Yang ini. Okey. Kenapa dekat Syu'ara panjang sikit ayat dia ada pertambahan dekat sini. Dekat Al-A'raf dia tak ada. Kita dah belajar dah sebelum ni. Masih ingat lagi tak? Surah Al-A'raf, fungsi dia adalah cerita ringkas je. Dia bukan nak cerita utama, bukanlah Al-A'raf ni fungsi dia untuk bawa cerita ni. Walaupun fasa dia banyak tapi dia ambil ringkas saja. Tapi Syu'ara tak. Tujuan surah Syu'ara, sebab tu surah Syu'ara ni kita dah belajar sebelum ni. Dalam surah Syu'ara ada banyak kisah-kisah Nabi, betul? Tapi kisah Nabi dalam Syu'ara Allah letak ke kisah Musa. Maknanya kisah Musa ni peletakan dia dalam surah Syu'ara ini menjadi kisah utama. Maka dalam surah Syu'ara, okey, masih ingat lagi tema surah Syu'ara ni adalah tema dia dalam bentuk nak lawan hujah, berhujah. Sebab tu tema surah Syu'ara tu. Jadi surah Syu'ara ni fungsi dia adalah memperincikan tentang hujah, dialog antara Musa dengan Firaun, antara ahli sihir itu dengan Firaun. Sebab itu dia ada penambahan maklumat dekat sini.
berbeza dengan Al-A'raf. Sebab apa? Perbezaan di sudut apa ni? Perincian dengan ringkasan. Okey. Dapat tak beza dia? Okey, lepas tu kita nak cari sudut pandang lain. Kenapa? Kenapa ada dhairah kat sini? Kenapa ada dhairah? Ni sudut pandang kedua. Okay. Perkataan dhairah masih ingat tadi? Dhairah tu apa? Dhairah tadi kan perkataan. Tak akan bagi impak apa-apa kepada kami, wahai Fir'aun. Kerana azab kami tak akan memudaratkan kami. Kenapa? Okay, kalau kita tengok ayat nombor 44. Ayat nombor 44, kita dah cerita dah sebelum ni pada siri 16. Kan? Yang mana ketika ahli sihir ni, ketika mana mereka nak melemparkan tongkat dengan tali-tali tu, ingat tak mereka sebut apa? Mereka mengata waqalu bi'izzati fir'auna. Mereka bukan sebut bismillah. Tapi waktu sebelum mereka jahil tu kan, mereka seolah kata kita boleh kalahkan Musa dengan mereka ketika melemparkan tongkat tali-tali tu, mereka kata apa? Bi'izzati Fir'aun, demi kekuasaan Fir'aun. Nampak tak ayat ni? Nampak tak? Tetapi setelah mereka kalah, mereka melihat betul lah Musa ni bawa mukjizat, betul lah dia pesuruh Allah. Setelah mereka beriman, ketika Fir'aun ugut mereka nak supaya tukar iman mereka tadi nak hukum bunuh, mereka ulang balik yang mereka pernah sebut sebelum ni demi kekuasaan Fir'aun. Kan? Mereka seolah-olah mereka kata la dhairah ni, mula-mula mereka kata seolah-olah Fir'aun berkuasa, Fir'aun ada kuasa, Fir'aun ada kuasa. Sesungguhnya kami akan menang. Tapi apabila mereka beriman kepada Allah, dapat tahu benda yang benar, mereka nak menolak sejauh-jauhnya yang sebelum ni mereka kata demi kekuasaan Fir'aun, mereka mengatakan la dhairah. Maksudnya mereka tahu Allah yang sebenar-benarnya yang berkuasa. Tuhan Musa tu yang berkuasa. Tuhan Harun tu sebenarnya yang berkuasa. Bukan Fir'aun yang berkuasa. Seperti mana yang mereka sebut mula-mula waktu lempar tongkat dan tali-tali tu. Waktu mereka kata la dhairah. Nampak tak ada jawapan dia? Itu perbezaan dia. Okey. Sekarang kita pergi satu lagi. Okey. Okey. Waktu ni lagi tak? Okey. Sikit lagi. Boleh ya? Sikit lagi ya? Sikit lagi. Saya kalau cerita ni, buat cerita ni seronok sangat. Saya sangat suka storytelling ni. Doakan saya punya tesis saya diterima tentang bab storytelling. Sebab saya rasa sangat berperanan besar kisah-kisah dalam Quran. Okey, begini. Kalau kita nak tengok perbezaan pula kan. Tengok macam ni. Okey tengok sini. Kenapa dalam surah Taha dia guna ayat ni? Sikit lagi. Okey. Bismillah. Okey, dalam surah Taha dia guna ayat yang tidak sekeras, bukan sekeras lah. Tidak semantap surah Syu'ara. Surah Syu'ara mereka kata la dhaira. Tapi dalam surah Taha mereka kata apa? Lan nu'siraka. Lan nu'siraka ni dia tidak semantap perkataan la dhaira. Maknanya kalau surah Taha mereka kata kami sama sekali tidak akan mengutamakan. Berbeza dengan la dhaira, tak ada mendatangkan kemudaratan pun kepada kami. Kenapa dia beza? Kerana surah Syu'ara ni, okey, surah Syu'ara ni adalah surah yang kita sebut dah sebelum ni, masih ingat lagi tak? Surah Syu'ara ni surah yang dia memang keseluruhan ayat Syu'ara tu adalah ayat yang berbentuk melawan hujah, berdialog. So kalau hujah lawan kalah, dia akan ancam dengan keburukan. Faham tak? Surah Syu'ara ni, dia punya suasana dia adalah suasana orang yang berhujah, berdialog, berdebat. Tapi kalau orang yang kalah, pihak yang kalah, kan? Sebenarnya sepatutnya mereka kena
mengaku yang mereka salah. Tapi orang yang salah ni, dia memang tak akan mengaku benar, tapi dia mengugut untuk bunuh. Jadi itu di antara yang kita boleh dapat dari sudut perbezaan dia. Kena sebut sedikit lah. Okey, sekarang kita nak pergi maklumat ni. Last kali ni, yang saya janji pada kuliah siri 16 dulu. InsyaAllah saya tidak mungkiri janji. Ni saya tunaikan janji ni. Oleh sebab tu nanti, lantik saya jadi Perdana Menteri. InsyaAllah saya tunaikan janji saya. Okey, tak ada rasa gurau je. Jangan berat tugas memerintah manusia ni. Nanti di akhirat menjadi penyesalan nanti di akhirat. Okey. Sekarang macam ni. Ingat lagi tak pada siri nombor 16 yang kita jumpa ini yang kita patah balik lah. Kita balas patah balik cerita yang ahli sihir ni. Yang ahli sihir yang mereka beriman kepada Musa tu. Inilah sekali. Ni ceritalah sekali sebelum kita tamatkan tulisan kita malam ni. Ingat tak yang siri 16, saya tulis nota kat siri 16 tu, yang ketika ahli sihir nampak tongkat Musa tu betul-betul mukjizat, mereka kata apa? Yang mereka mengatakan, dekat sini. Okay, yang mereka mengatakan apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Ini ucapan dia. Ini surah Al-A'raf. Kalau surah Taha beza pula. Kan kalau sini mereka kata qalu amanna, kami telah beriman. Sama je. Semua ada. Dekat Taha ada qalu amanna, dekat Syu'ara ada qalu amanna. Sama je. Okay, nampak macam sama kan? Tapi kalau kita baca dekat Al-A'raf ada perkataan bi rabbil alamin. Kan? Tapi dekat surah Taha bukan bi rabbil alamin, bi rabbi Harun wa Musa. Dekat sini bi rabbil alamin samalah. Syu'ara dengan ni dia sama. Okey. Kita nak tengok. Okey, kita nak cari jawapan. Kenapa dekat surah Al-A'raf ahli sihir ni sebut kami telah beriman dengan Rabb sekalian alam bi rabbil alamin. Tapi kenapa dekat surah Taha mereka kata kami telah beriman dengan Rabb Harun, dengan Rabb Musa. Maknanya mereka kata, ahli sihir kata apa? Kami telah beriman kepada Rabb Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Tapi dekat surah Al-A'raf mereka kata kami telah beriman dengan Rabb sekalian alam. Kenapa ada beza? Okey. Mari kita lihat bagaimana kebijaksanaan Allah Ta'ala. Maha hikmahnya Allah Ta'ala. Kan? Dalam Allah Ta'ala menyusun ayat. Okey. Kalau kita baca dekat Taha ni kan, kita jumpa pula. Lah, kenapa pula sebut Harun dulu? Lepas tu baru sebut Musa. Perasan tak dekat sini? Kenapa sebut Harun baru Musa? Saya akan bagi jawapan dia. Okey, sekarang kita cari jawapan dulu. Kita nak cari jawapan. Okey, kenapa dekat surah Al-A'raf mereka kata mereka beriman dengan Rabbil Alamin? Kenapa? Sebenarnya ingat tak siri 13 ni? Ni dekat nombor siri 13 ni. Nanti tengok balik nota siri 13. Dekat siri 13, kita dah belajar ketika mana Allah perintahkan Musa dengan Harun jumpa Firaun, Allah suruh kenalkan apa? Allah kata, wa qala Musa. Okey, Musa cakap ketika dia jumpa Firaun, dia cakap apa? Dia kata, saya minta maaf lah, saya tak tulislah terjemahan dekat ayat 104 ni. 104 ni surah Al-A'raf ya. 104. Waktu Musa dakwah dekat Firaun, Musa cakap, dia kata, ya Firaun, wahai Firaun, ini sesungguhnya aku, Rasul adalah pesuruh mir Rabbil Alamin. Dekat sini. Waktu dia dakwah tu, dia cakap, aku ni pesuruh daripada Rabb Tuhan sekalian alam. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala nak samakan pada ucapan dakwah Nabi Musa kepada Firaun, maka ketika ahli sihir tu beriman kepada Firaun,
mereka juga sebut sama macam ucapan Musa kepada Firaun. Nampak tak? Faham tak? Ketika Firaun dekat siri 13 ni, ayat ni ada dekat siri nombor nota siri 13. Ketika Musa jumpa Firaun, dia cakap, wahai Firaun, aku ni sebenarnya adalah pesuruh Tuhan sekalian alam. Jadi ketika ahli sihir sebut pada surah Al-A'raf, Allah Ta'ala ikut sama macam ucapan Musa. Tu Rabbil Alamin, maka ahli sihir tu pun sebut Rabbil Alamin. Itu jawapan dia. Jelas Faham Okey. Dalam surah Toha pula, kenapa pula tak sebut bi Rabbi Alamin, tapi kenapa sebut bi Rabbi Harun wa Musa? Kenapa sebut Tuhan Harun, Tuhan Musa? Lepas tu pula sebut Harun dulu. Kenapa? Okey. Jawapan dia adalah okey. Jawapan dia, kenapa Allah sebut Harun dengan Musa? Okey. Kenapa Allah sebut Harun dengan Musa? Okey. Sekarang macam ni. Tidak Harun dengan Musa terletak. Okey. Jawapan dia, sekarang kita tengok kat sini. Kenapa dia sebut Harun dengan Musa? Kan? Kenapa maksud macam ni? Kenapa didahulukan Harun dengan Musa? Okay. Kenapa Musa letak nombor 2 lepas tu Harun? Sedangkan kita belajar, kan, kita tak jumpa pun satu ayat pun yang Harun bercakap kepada Firaun. Betul tak? Kan? Betul kan? Tapi kenapa disebut Harun dulu baru Musa? Okay, mesti ada sebab dekat sini. Kenapa Allah sebut Harun baru Musa? Okay, pertama kena catat. Tidak semestinya Allah sebut Harun dulu bermakna Harun lebih mulia dari Musa. Tidak. Kena faham kaedah macam tu. Tidak semestinya Allah menyebut nama Nabi Harun dulu, kemudian baru sebut nama Musa, bermakna Harun lebih mulia pada Musa. Tidak. Tetapi ada sebab. Kita tengok dulu sebab pertama. Kenapa Allah sebut Harun dengan Musa? Kenapa tidak sebut Tuhan sekalian alam? Kenapa? Kerana, kena ingat. Catat pada penerangan. Sebab saya tak tulis semua penerangan dekat nota. Okey, surah Toha, surah Toha adalah surah yang paling detail, paling terperinci menerangkan tentang Musa dengan Harun. Maknanya surah yang banyak menyebut tentang Harun dalam surah Toha. Dia banyak, ayat dia banyak bentuk berdua. Saya buktikan. Okay, tengok dekat nota yang satu lagi. Ni jawapan nombor 2 ni. Okey, kenapa sebut Harun wa Musa? Lepas tu dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, kenapa didahulukan Harun dengan Musa? Kenapa Allah sebut Harun dekat sini? Kerana surah Toha inilah surah yang paling terperinci menyebut tentang watak Harun dengan Musa. Saya buktikan. Nampak tak dia jawapan dia kat sini? Okey, jawapan dia kat sini. Jawapan nombor 2, kenapa Allah Ta'ala sebut Harun dulu daripada Musa? Kenapa diperincikan mereka berdua kat sini? Kerana surah Toha lah surah yang paling terperinci menyebut kisah Nabi Harun yang akan bantu Musa. Contoh, jawapan dia ni dekat nota siri 11. Cari ayat di siri 11. Jangan lupa walaupun dah siri 18 ni. Dekat siri 11 masih ingat lagi tak? Yang Nabi Musa ketika mana Allah suruh jumpa Firaun, dia cakap kepada Allah. Ini untuk membuktikan, untuk bagi jawapan. Kenapa Nabi Musa disebut dulu daripada Musa? Jadi kalau orang tanya,
Kenapa Harun sebut dulu daripada Musa? Kita kata jawapan dia sebab surah Toha, surah yang banyak menyebut tentang watak Harun. Sebab tu Allah sebut nama Harun dulu pada Musa. Okey, bukti dia. Kalau waktu kita buka dekat siri 11, nota siri 11, kita akan jumpa ayat yang Musa kata apa? Waj'alni waziran min ahli. Saya dah garis kat warna hijau dah. Fir'aun kata apa? Ada kat warna kuning. Musa kata apa? Jadikanlah bagi aku seorang penyokong daripada keluargaku. Penyokong tu siapa? Harun. Lepas tu ayat nombor 30. Harun akhi. Harun saudaraku. Lepas tu disebut lagi. Ushdud bihi azri. Teguhkanlah kekuatanku dengannya. Nya siapa nya tu? Nya tu. Nya tu adalah Harun. Saya kena padam tu. Pasal saya dah tulis warna. Tak apa. Dah nampak warna kan? Lepas tu disebut lagi ayat 32. Wa asyrikuhu fi amri. Dan libatkanlah dia. Maknanya watak Harun ni terpapar jelas dalam surah Toha. Bermula contohnya ayat, sebenarnya ada lagi bukan ayat 29 saja. Ada sebelum ni lagi. Tapi situ ayat 29. Tengok, dia sebut watak Harun ada pada ayat 29. Ayat 30 ada. Ayat 31 ada. Ayat 32 pun ada. Lepas tu, panjang lagi. Waktu kita baca dekat siri 13. Ni nota siri 13. Okey. Allah Ta'ala kata apa kepada Musa? Allah kata pada Musa, masukkan juga watak Harun. Allah kata, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Allah kata, pergilah kamu berdua. Berdua tu dengan siapa? Dengan Harun. Kepada Fir'aun. Lepas tu Allah kata pada ayat nombor 44, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Tuhan kata apa? Kemudian waktu dah jumpa dengan Fir'aun tu, kamu berdua masukkan juga lagi watak Harun dekat sini. Lepas tu Tuhan kata apa? Tuhan kata ayat nombor 45. Tuhan kata apa? Qala rabbana innana nakhafu an yufrata alaina aw yatgha. Tuhan cerita mereka berdua, maknanya Harun dengan Musa. Masukkan juga watak apa? Mereka berdua masukkan juga watak Harun. Lepas tu ayat nombor 46 Tuhan kata apa? Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Tuhan kata, janganlah kamu berdua. Berdua tu siapa? Musa dengan Harun. Okey. Oleh kerana surah Toha, surah yang banyak memaparkan watak Nabi Allah Harun, oleh sebab itu, ketika mana ahli sihir itu mengisytiharkan beriman kepada Allah, mereka dahulukan nama Harun. Wa Musa. Sebenarnya untuk apa? Kita mungkin tak tahu jawapan. Kenapa pula sebut Harun batu Musa? Bukan nak memuliakan Harun daripada Musa ya. Tetapi kerana surah Toha banyak watak tentang Harun, maka Allah letakkan juga wataknya di sini. Itu jawapan dia. Okay, jawapan yang kedua. Jawapan pertama lah sebenarnya. Ni jawapan nombor 2 lah. Okay, jawapan pertama sebab apa ni jawapan pertama? Kenapa Allah sebut Musa? Harun dulu baru Musa. Ni jawapan nombor 1. Satu ni apa jawapan? Sebab penutup ayat surah Toha semua ada huruf ya. Macam Musa kan, Musa, sa. Okay, contoh tengok. Toha ma anzalna 'alal Qur'ana litashqa. Betul tak? Hujung setiap penghujung ayat surah Toha banyak guna ya tanpa titik tu kan. Musa lepas tu tengok illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya kan? Tanpa titik, betul tak? Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ya, tanpa titik, betul tak? Ar-Rahmanu 'alal arsy tawa. Ada lagi lah, panjang lagi ayat tu, saya nak bawa semua jenuh lah saya. Ni. Jadi para ulama kata Allah Maha bijaksana. Jadi untuk mencantikkan, nak menampakkan lagi keindahan ayat Quran, penutup surah Toha memang style dia ya, berbentuk ya kat sini kan, ya tadi tu, maka Allah Ta'ala letakkan Musa dilepas pada Harun. Nampak tak? Jadi bunyinya cantik. Kalau Allah Ta'ala letak Harun depan Musa, akan bunyi macam mana? Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Dia akan bunyi hujungnya Run.
Sedangkan ayat semua qa, sya, ula, tawa. Jadi tak kena tiba-tiba ada Harun. Nampak tak? Jadi jawapan pertama para ulama buat kajian, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengikuti penutup setiap ayat, yang mana ayat tu dia ada sebut macam bunyi ya tadi, maka Musa diletakkan di hujung. Supaya bunyi sa, qa, sya. Kalau letak Harun, dia akan mencacatkan pada keindahan. Tengok Al-Quran. Tengok. Kita mungkin tak, kadang-kadang kita tak perasan pun maklumat ni kan. Tapi daripada kita belajar, Allah Ta'ala susun keindahan bahasa tu, Masya Allah. Cantik. Lepas tu kalau baca surah Taha ni memang surah Taha ni, sebenarnya surah Taha ni memang surah kisah Nabi Musa pun. Kisah Nabi Musa. Okay, selesai ya. Apa tu last kali kat sini. Last kali. Syu'ara. Okay, kenapa surah Syu'ara mereka mengatakan Rabbil Alamin? Jawapan dia samalah macam suratul Araf, sebab masa dekat surah Syu'ara pada siri nombor 13, kita dah sebut sebelum ni, ketika mana mereka jumpa dengan Firaun, Allah Ta'ala dah kata fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Sebab ketika mana jumpa dengan Firaun, Allah kata, Musa, kau kenalkan kau tu siapa? Sesungguhnya kami adalah rasul rabbil alamin. Maka pada jawapan tu adalah rabbil alamin. Okay, jelas. Itulah jawapannya secara ringkas yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Maka habislah pengisian kita pada malam ni. Dah gelap dah. Dah nak tidur dah semua. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Minggu depan saya tengah fikirkan sama ada saya nak buat kepada Ibrah atau kita lanjutkan ceritalah Minggu depan kita akan sambung siri nombor 19. InsyaAllah nanti saya akan sambung cerita dekat sini. Cerita dia ada kat sini. Lepas ahli sihir tu, lepas watak sihir tu berlaku watak apa pula? Dekat sini, sambung cerita dia dekat sini. Nak tahu watak siapa muncul dekat sini? Tunggu minggu hadapan insyaAllah. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mohon Allah Ta'ala beri kita kesempatan untuk menyambung lagi kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Maka kisah ahli sihir ini ceritanya sudah tamat. Habislah watak ahli sihir dalam kronologi, siri-siri kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, ada soalan? Ya, saya tengok soalan kita. Okay, tidak, saya jawab soalan saja. Okey. Betul. Memang kena repeat. Ya, memang kena repeat untuk lebih faham. Tapi jangan bimbang. Ada rujukan nota tu. Okey. Okey, kejap. Ustaz, adakah juga Allah mendahulukan Nabi Harun kerana Nabi Harun adalah abang Musa? Jawapan dia, ni satu lagi kaedah. Macam mana tuan-tuan boleh katakan Harun tu adalah abang Musa? Kalau saya kata dia adik Musa, Nabi Musa boleh tak? Macam mana kita nak jawab? Sebenar-benarnya kita tidak boleh membuat keputusan secara mu'tamad. Adakah Harun itu abang Musa ataupun Harun itu adik Musa? Jelas tak? Sebab apa? Kalau Harun tu abang Musa, jawapan nombor 1, tidak ada mana-mana ayat Quran yang cerita dan tidak ada mana-mana hadis yang cerita. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua dari sudut logika dia. Ingat tak Nabi Musa, kenapa emak dia ketika melahirkan Musa, dia letak Musa tu dalam peti kayu tu. Kan? Maknanya kalau dia abang, maknanya
Harun dah ada sebelum Musa. Tapi sebelum tu kita belajar bahawasanya Firaun kalau dia tahu ada anak-anak lelaki Bani Israel, dia akan bunuh. Kan? Kenapa Harun boleh terselamat kalau dia lahir dulu daripada Musa, sebab dia akan jadi abang kan? Kenapa perlu pula Musa ni letak dalam peti tadi? Sedangkan Harun boleh terselamat. Kan? Buat apa susah payah nak letakkan Musa dekat dalam peti tadi? Itu jawapan dia. Nombor 1. Jawapan nombor 2 lah. Dari sudut logika. Kita belajar ni, kita kena kritis sikit. Jadi kalau kita nak kata Harun ni adalah adik, possible juga dah, betul tak? Kan? Tapi tak boleh juga sebab Al-Quran tidak menceritakan watak Harun ni, watak Harun Allah tidak cerita daripada dia kecil sampailah kepada dia membesar. Tapi saya ada baca beberapa buku-buku kata seolah-olah Musa ni dibesarkan bentuk begini. Sebenarnya tidak ada mana ayat Quran cerita Nabi Harun membesar macam mana. Tidak ada. Kalau siapa-siapa yang dia kata Nabi Musa ni dibesarkan dalam keadaan beriman, bukan kita kata Harun tu beriman, tak beriman, tak. Tapi tidak ada ayat cerita macam mana dia membesar. Dia duduk rumah mak dia macam mana, kita tak tahu. Dia duduk rumah mak dia jaga ke, atuk dia jaga, tak tahu. Tak ada. Watak Harun dia muncul setelah Nabi Musa minta kepada Allah untuk teman dia, ayat surah Toha tadi. Itulah watak dia muncul dekat situ. Sebelum Nabi Musa, kan kita masih ingat lagi kan, Musa naik dekat gunung Tursina tu kan. Masa dia naik kat gunung Tursina yang Allah Ta'ala suruh dia jumpa Firaun tu lah, baru watak Harun itu muncul. Maknanya sepanjang daripada Nabi Musa tu lahir sampai dia kahwin dengan anak seorang perempuan tua dekat Madian, kan duduk 10 tahun dekat Madian, lepas tu balik pergi Mesir, tak cerita kisah Harun tu. Jadi macam mana kita boleh kata Harun tu adalah abang dia? Dan kita juga tak boleh kata dia tu adalah adik. Jadi kita nak buat apa Ustaz? Yang pasti dia adik-beradik. Quran kata Harun saudara dia. Itu saja yang pasti. Cuma dia abang ke dia adik, enggak tahu. Wallahu ta'ala alam. Itu je jawapan dia. Boleh tak buat? Sebab tu kalau kita baca buku, siapa pun, kisah-kisah Nabi, tuan-tuan berhak tanya. Saya nak tanya boleh tak? Mana fakta yang kata sekian-sekian? Macam tu. Kena berani sikit, kena kritis sikit. Tak kira siapa-siapa pun. Tuan boleh bertanya pada saya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pemikiran kritis, boleh tanya. Saya sangat suka kalau orang kritis. Kan, Ustaz jadi macam ni tak? Tuan-tuan tanya ni sangat bagus. Kadang-kadang, dia bagi ilmu tahu pada kita. Ya juga kan daripada dia tanya, aku pun tak terfikir. Aku pun tak pernah baca. Macam tu, bagus. Kita kena kritis. Bagus bertanya. Tapi saya bagi tuan-tuan jawapan macam tu lah. Tak tahu. Jelas sebab itu nanti, hari Isnin depan, minggu pertama dengan minggu ketiga, saya isi dengan tajuk, tetap ikuti perbincangan fakta sebenar tentang kisah para Nabi. Kita akan lontarkan fakta-fakta yang akan membuka minda kita. Macam tadi itulah. Kan, kalau tanya, sebab Harun tu adalah abang Musa, contoh kan. Dalil yang kata macam tu, sebab selama ni kita hanya terima bulat-bulat daripada cikgu kita, ustaz kita kan. Jangan. Kita belajar ni, kita jangan terima 100%. So kita belajar. Kita kena belajar kaedah. Macam mana boleh kata macam ni, macam mana boleh jadi macam tu. Jelas, faham tak macam tu? Jadi minggu depan kita akan, bermula minggu depan, kita akan bentangkan fakta-fakta sebenar tentang kisah-kisah Nabi. Saya ada baca satu buku. Ada satu buku tu. Dalam buku tu kata, Nabi Musa ni, kenapa lidah dia tak lancar? Sebab Nabi Musa ni dia marah. Kalau orang marah ni, dia cakap pun tak lancar. Tak macam Nabi Harun bercakap.
Saya baca buku tu, saya terduduk. Saya kata tak betul fakta ni. Sebab apa? Sebab kita baca tidak ada mana-mana ayat dalam Quran yang kata Harun dia bercakap kepada Firaun. Betul tak? Fakta sebenar memang Harun tu lidahnya lancar. Kita dah ulang dah sebelum, masih ingat lagi kan? Memang lidah Harun tu lancar daripada Musa. Lepas tu Nabi Musa minta Harun tu dijadikan teman dia. Tetapi kita dah sebut fakta sebenar, lidah Nabi Musa tidak lancar bukan kerana dia makan bara api tu. Sebenarnya kisah Nabi Musa lidah dia tak lancar, ayat tu cerita sebab dia pernah buat kes. Dia pernah bunuh rakyatnya Firaun. Macam kita, bayangkan kita kalau kita pernah buat salah, contoh macam kita kan, kita ni orang yang jahat lah contoh. Tiba-tiba kita jadi penceramah. Berceramah pula kepada orang yang orang tahu kejahatan kita. Kita rasa malu tak nak cakap. Kita Allah malunya orang tahu aku punya sejarah macam mana. Musa, dia pernah membunuh Firaun, kaum Kibti tu. Lepas tu dia larikan diri. Tiba-tiba Allah kata, kau pergi jumpa Firaun. Itu menyebabkan dia takut. Fakta yang sebenar, lidah dia tak lancar kerana ketakutan dia nak dibunuh oleh Firaun sebab dia pernah buat kes membunuh seorang yang ditumbuk tu. Bukan fakta dia kerana Musa ni marah. Kita tak jumpa pun ayat dalam Quran kata Musa ni dia marah berhujah dengan Firaun. Mana ayat dia kata macam tu? Tak ada kan? Tak jumpa pun. Tapi saya baca tu buku baru ni mengatakan kenapa Musa tu jadi pengikut kepada Firaun? Kenapa Musa ni dilantik mengikuti Musa? Kenapa Harun dilantik menjadi pengikut kepada Musa? Kerana lidah Harun itu lancar. Betul, itu faktanya betul. Kerana orang marah ni, sebenarnya saya sangat terkesan. Sebab apa? Sebab kalau kita mengatakan Nabi Musa ni, dia marah dalam berdakwah, marah kan? Kita telah menjatuhkan sedikit kemuliaan para Nabi. Kat situ yang saya agak terkesan sikit. Kan? Sedangkan kita tak ada pun jumpa ayat yang kata Musa marah ketika dia dalam. Ada tak ayat tu? Tak ada pun kan? Tak ada pun. Tak ada pun. Sedangkan tak ada ayat pula yang Harun bercakap dekat Firaun. Ada tak? Ada tak ayat yang dia bercakap? Jadi di antara faktor-faktor itu juga, maka saya kena buat satu slot untuk kita berfikir secara kritis macam mana nak menjaga kemuliaan para Nabi. Kita akan kupas daripada kisah Nabi Adam sampai ke semua kisah para Nabi. Kita nak cerita fakta yang sebenar. Daripada kita duk baca dalam buku, dengar. Tapi saya tak kata saya betul. Kita akan lontarkan dengan hujah. Maka fikirkanlah. Itu hari Isnin pada minggu depan. Fakta yang sebenar tentang kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Okey, itu saja. Ada soalan-soalan lain sebelum kita tamatkan? Okey. Ada soalan? Setuju tak? Saya cakap ni jangan semua setuju ya. Saya cuma melontarkan kaedah. Macam mana nak mendapatkan satu fakta. Ingat. Lepas tu saya selalu ajar, kita selalu ajar. Kaedah macam mana boleh dapat jawapan macam ni. Itu kaedah dia. Ya. Maka kita belajar, jangan cepat-cepat terima terus bulat-bulat. Kalau kita terima bulat-bulat terus, kita tak belajar kaedah nak dapatkan maklumat. Macam mana nak saring maklumat. Macam mana nak dapat fakta. Nanti akhirnya kita akan jadi seorang yang bukan kita belajar, kita dengar fakta tapi kita tak belajar sebenar-benar. Jadi belajar ni kita mengajar kaedah. Dan kita ajar pelajar kira-kira lah kan. Okey, kita bukan nak dapat jawapan tu. 1 campur 1, 2. Kalau kita pegang, cikgu kata 2. Yang paling penting adalah macam mana kau boleh dapat jawapan tu 2. Betul tak? Jadi kita nak ajar macam tu. Macam mana boleh dapat jawapan kata Harun tu abang dia? Macam mana kau boleh dapat jawapan kata Harun tu adik dia? Tu sepatutnya. Jadi lepas ni, belajarlah dengan siapa-siapa pun.
kita dah ada satu metodologi. Macam mana nak terima bulat-bulat je. Macam mana nak terima maklumat daripada orang menyampai. Tak kisah siapa-siapa. Baca buku pun dia macam tu. Nanti kita akan ajar kaedah tu dekat kelas hari Isnin minggu depan. Saya tengah senaraikan silibus dia. InsyaAllah. Nanti kita sama-sama belajar ya. Saya sampaikan maklumat ni tuan-tuan puan ya. Maksudnya janganlah terima boleh kata muktamad. Tidak. Okey? Tidak. Mungkin ada betul, mungkin ada salah. Ya, jadi kita sama-sama bincang. Ya, moga-moga Allah berikan kita manfaat, Allah bagi kita rahmat. Okey, kalau tak ada soalan lain, kita berhenti dekat sini. Kita jumpa minggu yang berikutnya. Ada soalan tak ni? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.